Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wa qarabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa ila arwah mu'allimina wa zawil huquqi alaina ajma'in summa ila khususan ila ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات شئل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkat mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Islam. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang dikasihi pada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, sahabul fadilah, tuan-tuan imam, sahabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di atas keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama meneruskan majlis ilmu. Majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada asbab keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah ta'ala, alhamdulillah, ya, pada malam ini alhamdulillah, ya, saya mohon saudara Said ini untuk hadir malam ini, iaitu anak kepada ashabul fadilah Ustaz Suhaimi Lana, untuk buat rakaman secara live sebenarnya. Memandangkan tuan-tuan, saya rasa bersyukur pada Allah setiap kali majlis ilmu diadakan pada dalam surau kita ni tuan-tuan. Jemaah kita alhamdulillah semakin hari semakin ramai, terutama juga kepada kaum muslimat, ya. Mandangkan pada SOP kita pada kali ini, kaum muslimat tidak direzekikan oleh Allah Ta'ala hadir secara zahirnya, tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki kepada ibu-ibu kaum muslimat yang berada kat kawasan surau kita ini, boleh mengikuti insya-Allah kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, bila kita tengok dalam kehidupan kita, asas kepada kebahagiaan kita ini tak lain tak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab takwa itu dengan erti kata yang lain adalah takut kepada Allah Ta'ala, itu merupakan satu formula tunggal kepada asas kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan pula tuan-tuan yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita pada hari ini semakin hari semakin kehidupan semakin menghimpit kita, ya. Menghimpit dengan pelbagai masalah sosial, dengan pelbagai masalah ekonomi, ya. Tetapi dengan asas takwa itu insya-Allah akan menyelamatkan kita, atas dunia kita ini sampailah kepada hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala juga, alhamdulillah. Saya dipahamkan oleh sahabat saya di majlis agama, katanya esok akan bermulanya SOP baru untuk masjid dan surau, dan itu belum lagi legal tuan-tuan, belum legal. Cuma saya dipahamkan ada berita gembira lah, berita gembira, ada pertambahan jemaah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala moga benda itu menjadi satu realiti, ya, satu realiti, dan kita gunakanlah
gunalah sehabis baik mungkin ya rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa yang kita nak fahamkan tentang rezeki ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Ada setengah kita yang kita faham tentang bab rezeki ini adalah kita mempunyai duit yang banyak, kita mempunyai harta yang bertimbun-timbun, ya. Kita mempunyai harta yang berkoyan-koyan, ya. Kita mempunyai tanah yang bereka-reka, tuan-tuan, ya. Tapi kita kadang-kadang terputus pandangan kita bahawa orang yang hadir majlis ilmu itu merupakan rezeki yang paling besar lagi daripada nikmat yang ada. Ya, saya ulang. Orang yang hadir majlis ilmu itu, sama ada ia menyaksikan dekat rumah ke, ya, sama ada dekat dalam YouTube ke, dekat FB live ke, ya, banyak ceramah-ceramah kita bersama dengan tuan-tuan guru kita untuk mengisi masa lapang kita dengan majlis-majlis ilmu dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mereka itulah orang yang betul-betul direzekikan oleh Allah Ta'ala yang paling besar rezekinya berbanding rezeki yang Allah Ta'ala berikan atas alam ini. Kenapa saya kata begitu, tuan-tuan? Memetik kata-kata Ibnu Mas'ud, ilmu itu adalah nur yang Allah Ta'ala turunkan ke dalam hati manusia. Ilmu adalah nur, cahaya yang Allah Ta'ala turunkan pada hati manusia. Maka bila kita semakin banyak kita menghadir majlis ilmu, semakin banyak kita menyaksikan majlis ilmu, semakin banyak proses pembacaan kita, semakin banyak proses pembelajaran kita, begitulah semakin banyaknya proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia, yang mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa begitu banyaknya proses tazkiyatun nafsi yang sedang berlaku kepada jiwa manusia. Makna proses tazkiyatun nafsi iaitu proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Maka tuan-tuan, kita menyambung perbahasan kita dalam kitab ini, tuan-tuan, sambungan pada muka surat 33. Sambungan kepada muka surat 33 yang mana kuliah kita yang lampau pada 24 Januari yang lepas, kita telah berbincang tentang dilarang sama sekali untuk kita berpecah belah ataupun berselisihan faham, ya. Sedangkan ayat Al-Quran yang setiap kali kita dengar, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, akhir sekali Allah Ta'ala kata wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, ya. Setelah kita selesai membicarakan agama kita ini tidak mahu penganutnya berpecah belah di antara kita ni, tuan-tuan, maka dibangkitkan oleh al-muallif ini, iaitu siapakah puak yang terselamat. Siapakah puak yang terselamat? Ya, mari kita lihat dalam kitab ini mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahwasanya sebagaimana para ahli kitab yang dahulu telah berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agamanya. Ya, semua orang tahu, ya, bahawa ahli kitab daripada dulu lagi, tuan-tuan, telah berlakunya perselisihan faham, ya, berlaku perselisihan faham. Seperti mana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu berfikir, pada masa itu kamu berada pada lereng-lereng neraka yang Allah Ta'ala tujukan kepada kaum Aus dan Khazraj, tetapi Allah Ta'ala telah satu padukan hati kamu dengan nikmat perpaduan Islam, nikmat perpaduan Islam. Maka bila kita nak cerita tentang Islam ni, tuan-tuan, ya, saya dah catatkan, bila kita nampak perkataan Islam sahaja, Islam itu adalah agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama duniawi, tuan-tuan. Islam itu adalah agama sam'iyah, ya, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam.
agama yang sebenar-benarnya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah agama Islam. Maka bila kita kata Islam itu, ada pada Islam itu ada 3 perkara. Jadi kita sebut bab Islam. Apa dia tuan-tuan? Itu pertama, ada pada Islam itu adalah akidahnya. Akidahnya. Ada pada Islam itu adalah syariatnya. Dan ada pada Islam itu akhlaknya. Nah, bila kita melusuri satu persatu, iaitu dari sudut akidahnya, daripada sudut syariatnya, daripada sudut akhlaknya, tuan-tuan, ya, seorang Muslim itu ada 3 kategori mesej ilmu ini akan menjadikan seorang Muslim itu yang memberikan asbab hidayah kepada orang lain. Lagu tu, ya, akan menjadikan asbab hidayah kepada orang lain. Apa maksud asbab hidayah dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan? Iaitu bila kita tengok aja satu hamba Allah, ya, saya ambil contoh, tuan-tuan, ya, zaman pandemik ini, ya, zaman MCO ini yang paling popular iaitu Ashabul Fadilah Ustaz Abid Liu, betul tak? Di mana orang susah, di situlah hamba Allah tu ada. Nampak, tuan-tuan? Sehingga kan, tuan-tuan, agama yang lain bila melihat kepada Ustaz Abid Liu ini, rasa jatuh cinta ia kepada agama Islam. Nampak, tuan-tuan? Jatuh cintanya dia kepada agama Islam. Ya. Dalam siri kuliah kita yang lepas telah kita bicarakan bahawa kita ini telah menjadi asbab hidayah Allah Ta'ala kepada orang yang lain. Orang tengok kita, orang rasa jatuh cinta nak masuk syurga. Orang tengok kepada kita ini, orang rasa jatuh cinta nak pergi majlis ilmu. Lagu tu, ya? Itu maksudnya asbab hidayah kepada orang lain, ya? Cuba dalam kehidupan kita pada hari ini, ya, bila kita nak cerita tentang bab Islam itu ada pada agama kita, iaitu tentang bab akidahnya, tentang bab syariatnya, iaitu fiqahnya, iaitu tentang bab akhlaknya. Bab akhlak ni fokus kepada tasawuf lah, tuan-tuan, ya, tasawuf. Dia beramal tapi dia tidak menunjuk akan amalnya. Masya Allah, ya? Dia orang yang kaya, yang berilmu, yang berpangkat, ya, Masya Allah, tapi bersama dengan penduduk kampung ke penduduk masyarakat ke, dia merendahkan dirinya, tuan-tuan. Nampak? Orang yang ada akhlak. Lagu tu. Cuma apa yang kita nak bicarakan pada malam ini, siapakah puak yang terselamat? Yang kita kena tahu bahawa, ya, maka umat ini pula telah berpecah belah dan berselisihan faham juga. Ini tentang apa? Iaitu tentang ahli kitab yang terdahulu. Ya. Perkara ini telah diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah waftaraqatin nasara ala 72 firqah wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Yang bermaksud kaum Yahudi telah berpecah belah kepada 71 puak. Ini kita kena tahu. Mana kaum Yahudi berpecah belah sebanyak 71 puak. Manakala kaum Nasara pula, iaitu kaum Nasrani ini, berpecah belah kepada 72 puak. Kaum Yahudi terpecah belah kepada 71, kaum Nasara terpecah belah kepada 72. Maka umatku, umat siapa? Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah belah kepada 73 puak. Semuanya di dalam neraka melainkan satu puak saja. Semua dalam neraka melainkan satu puak. Satu puak ni puak yang mana pula ni? Ya. Cuba kita tengok, kan? Ya. Lantaran dalam kitab ini membicarakan sebenarnya umat Islam ini telah pun berpecah belah sejak lama dahulu. Dan benarlah apa yang diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat as-siddiq, yang bersifat al-amin, kerana apa yang dikatakannya itu menepati wahyu Allah yang dituliskan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh para sahabat, siapakah puak yang terselamat?
Ya, sahabat Nabi SAW tanya kepada baginda Nabi SAW, siapa ini wahai Nabi kekasih Allah, puak yang terselamat ini? Maka baginda Nabi SAW menjawab, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ya, mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku dan perjalanan para sahabatku. Ya, saya teringat pesan guru saya tuan-tuan tentang hadis ini. Dia katakan nak berjaya hidup kita ni tuan-tuan, mesti kita tengok alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin min ba'di. Lagu tu. Maka kamu ikutlah sunnah aku. Sunnah ini yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ni cuaca kita panas tu tuan-tuan, betul tak? Panas. Saya rasa kalau saya minum air ni dah berapa jam rasa. Panas betul rasa. Ya. Okey, Allahu sallallahu Muhammad. Sambung balik tuan-tuan. Sahabat baginda Nabi SAW bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Nabi kekasih Allah, puak mana yang terselamat ini? Maka baginda Nabi SAW kata apa? Mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku dan perjalanan para sahabatku. Siapa ini tuan-tuan? Tak lain tak bukan adalah ahli sunnah wal jamaah. Ni dia, ahli sunnah wal jamaah. Tu pasal kita tuan-tuan, kita kena betul-betul pegang ya, pemahaman kita bab ahli sunnah wal jamaah, kena pegang sungguh-sungguh. Tidak menjadi satu isu kalau katalah ya, imam itu mazhab Hanafi, makmum tu pula mazhab Syafi'i. Tak jadi isu ya, sama ada yang makmum itu boleh ke berimamkan kepada mazhab Hanafi. Tak jadi isu ya. Sebab kita risau tuan-tuan kalau kita gagal memahami siapakah itu ahli sunnah wal jamaah, nanti kita nak duk solat jemaah pun kita susah. Okey, mari kita tengok sedikit apa yang dibicarakan dalam kitab ini. Seterusnya baginda berpesan pula, apabila berlakunya sesuatu perselisihan, iaitu perselisihan faham, maka hendaklah kamu sentiasa berpihak kepada kumpulan yang terbanyak daripada kaum muslimin. Alhamdulillah tuan-tuan ya, dekat Malaysia ini yang paling terbanyak sekali tak lain tak bukan adalah ahli sunnah wal jamaah ya. Maka kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, syukur alhamdulillah sejak daripada dahulu lagi sampai kepada sekarang ya, para ahli sunnah wal jamaah itulah yang merupakan kumpulan yang terbanyak daripada kaum muslimin ya. Kumpulan yang paling banyak sekali dalam kaum muslimin adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka bila kita nanti tuan-tuan, antara kita nak minum kopi tambahan esok pula tuan-tuan, SOP terbaru boleh minum satu meja 2 orang. Ya. Saya jumpa petang tadi ke bila ke balik pada pejabat saya. Dia kata, Pak Long, sihat ke? Sihat alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah ustaz. Pak Long rasa seronok benar ni cerita petang tadi lah tuan-tuan. On the way saya nak balik pejabat tuan-tuan. Dia kata, kenapa seronok pula? Alhamdulillah lama dah tak makan kat kedai minum teh tarik. Dia tahu. Dah boleh minum teh tarik ke? Dah. Rupanya benar tuan-tuan ya. Mula esok. Jaga SOP lah tuan-tuan. Jaga SOP. Tapi jangan tinggalkan solat. Yang paling malang sekali tuan-tuan, kita diuji oleh Allah Taala ya. Uji oleh Allah Taala ni, wabak ni tak tahu sampai bila habis ni tuan-tuan. Tak tahu sampai bila habis. Yang paling malang sekali tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila masuk saja waktu ke, terutama waktu maghrib, kita duk berimpun kat kedai makan. Kita duk berimpun dekat kedai mana-mana yang tak sepatutnya. Itu paling malang ni tuan-tuan. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah Ta'ala berikan pelbagai benda, Allah Ta'ala beri pada mata kamu untuk kamu lihat, untuk lihat balik ya, untuk lihat balik. Walaupun pihak kerajaan kita benarkan untuk kita minum satu meja tu 2 orang, tapi kita berpada-pada lah. Kita berpada-pada. Masuk waktu kita menghormati waktu, apa salahnya kita menyelesaikan dulu tuntutan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu tu ya. Kita ni saya bercakap tuan-tuan, sebab saya punya kerja ni kata tempat saya pergi. Kata tempat paling saya susah hati tuan-tuan, satu tempat saya pergi, saya tak nak cakap kat mana saya pergi. Maaf katalah tuan-tuan, ada rumah pula, bukan macam bangunan kedai yang boleh main dam tuan-tuan. Dam haji tu. Berimpun pula orang-orang yang maaf katalah berambut putih ya. Sebab benda tu saya tengok sendiri dengan mata kepala saya. Bukan sekadar rambut putih, rambut hitam pun ada juga. Sebab apa rambut hitam yang datang? Sebab rambut putih ada berimpun juga ya. Time tu
telah kedengaran hayya 'alas salat, nak masuk asar. Nak masuk asar ketika itu. Lepas tu saya pun kebetulan saya lalu kawasan tu, buka tingkap tu, maka terlihatlah juga apa yang berlaku dekat luar. Tak tuan-tuan, terlihat. Tu yang saya pun kadang duk fikir pada diri saya kata ya Allah. Tapi saya ingat pesan guru saya, dia kata bila tengok benda ni, bacalah kamu in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dalam surah Al-Maidah ayat 118. Ni guru saya ajar tuan-tuan. Bila kita tengok kemungkaran, jangan cerca dulu. Jangan lidah duk mengata lagi, tak ingat nak mati orang ni. Kita ni tuan-tuan, itu dia. Orang kita ni tu je. Mika ni tak ingat nak mati, Mika ni. Betul tak? Bila tengok kemungkaran, lidah kita duk cakap je macam tu. Maka bacalah kita doa, in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah ayat 118. Ya ayah nanti boleh hafal lah. Hafal nanti insya-Allah. Okey, baik. So kita tengok dalam kitab ni tuan-tuan, puak yang terselamat ini tak lain tak bukan adalah ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah. Tentulah tiada lagi syak lagi bahawa mereka itulah puak yang akan terselamat, yang menerima kurnia Allah dan menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat daripada Allah taala. Sebab mereka itu selalu berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah taala. Ya, ada orang pernah tanya saya, dia kata, "Ustaz, ya, kenapa kita kena banyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka saya kata memang kita kena selawatlah pada baginda Nabi, sebab yang layak untuk kita berselawat adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah, Allah Taala kata apa tuan-tuan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, tuan-tuan. Kenapa kita kena selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak, tuan-tuan? Kerana apa, tuan-tuan? La yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaih mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman di kalangan kita ini selagi mana kita tak sayang, tak kasih pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada kita cinta dan kasih pada mak bapak kita. Lebih kita cinta dan kasih daripada wan nasi ajma'in, manusia seluruhnya, tuan-tuan. Kenapa kena sayang, tuan-tuan? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzma kepada kita, syafaat yang besar, pertolongan yang besar waktu di kiamat kelak, tuan-tuan. Macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak kenal kita, tuan-tuan? Tak lain tak bukan lidah kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggota badan kita sentiasa bercahaya dengan pancaran wuduk, kesan daripada wuduk, tuan-tuan. Maka bila orang pancaran wuduk ni, maksudnya apa, tuan-tuan? Orang yang menjaga amal salatnya. Lagu tu. Ya, sebab kita, tuan-tuan, kita satu, kita harapkan iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terutama pertolongan yang datangnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Pasal kita kena banyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pasal, tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah ini sangat benar. Kerana apa? Kerana mereka itu berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan timbul tanda tanya. Sebab saya di peringkat jabatan, tuan-tuan, ramai anak-anak didik saya kat jabatan, sama ada saya pergi penjara ke, saya pergi pusat pemulihan, orang akan tanya, dia kata, "Ustaz, kenapa kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah?" Saya kata memang kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Ini jawapan, tuan. Kerana mereka berpegang kepada petunjuk Al-Quran. Mereka berpegang kepada petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu, tuan-tuan. Ya. Kemudian mereka sentiasa menuruti ajaran yang dibawa oleh salafus salih. Ni kita nak tengok salafus salih ni orang yang macam mana ni? Dari golongan para sahabat dan tabi'in. Tabi' tu apa? Tabi'in tu apa?
tabi'in tu apa. Ni kita kena tengok. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meridai mereka semua. Mari kita tengok tuan-tuan ibu-ibu yang ibu-ibu dah terkeluar pula. Selalu kuliah ada ibu-ibu pula. Ni ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tengok sedikit ya. Saya ada catatkan sebelum saya terlupa. Kita nak tengok, kita nak mengenali sedikit tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Apa yang dikatakan oleh salaf. Salaf ni adalah zaman tuan-tuan ya. Salafus salih ni zaman, iaitu zaman yang merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada 300 Hijrah. Itu salafus salih. Lagu tu. Ya. Bila kita nak tengok kepada ada kadang-kadang orang mengatakan bahawa ustaz, generasi pertama tu apa pula, dia kata. Golongan generasi pertama tu apa pula? Ya. Golongan generasi pertama ini iaitu yang hidup daripada tahun 300 Hijrah, ya, disebut golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So maknanya kalau kita kata golongan para sahabat Nabi SAW ni, sahabat ni apa dia? Sahabat ini yang dia berjumpa sendiri dengan baginda Nabi SAW. Dia hidup bersama baginda Nabi SAW. Tak boleh tak bukan siapa tuan-tuan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Itu dikatakan sebagai generasi yang pertama. Ya, golongan generasi pertama. Kita tengok pula, ada orang tanya, ustaz, golongan generasi kedua tu apa dia pula? Golongan generasi kedua ini pula tuan-tuan, yang disebut, kata guru saya, disebut sebagai tabi'in. Tabi'in iaitu golongan yang dia bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ayanda boleh dapat itu tabi'in. Tu kadang-kadang Tok Imam kita baca ya, khusus untuk mulakan Fatihah itu kepada tabi'in. Ya, betul tak? Maka kita semua sedekahkan suratul Fatihah kepada mereka. Masya-Allah. Besar sangat pahalanya tuan-tuan. Ya. Okey. Dan kita nak tengok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Ada orang tanya, kata golongan yang ketiga ni macam mana pula? Generasi yang ketiga yang telah disebutkan sebagai tabi'in, iaitu golongan yang tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Nampak tak? Ya, boleh dapat ya? Itu golongan generasi yang ketiga. Okey, baik. Maknanya ini contoh apa dia tuan-tuan? Contohnya adalah mazhab yang empat tu lah tuan-tuan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali dan juga Asy-Syafi'i. Maka kita ni bermazhabkan apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Beginilah juga kita adalah bila kata bermazhab Syafi'i ini adalah kumpulan kepada ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada ragu-ragu lagi. Boleh dapat ya? Sebab sekarang ni memang ke mana saya pergi tuan-tuan, orang tanya kenapa kita kena ikut? Satu je, kerana mereka berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nak selamat dunia akhirat tuan-tuan, kita pegang sungguh-sungguh kepada pemahaman tersebut. Okey, baik. Sedikit lagi tuan-tuan, iaitu akidah yang menempa keselamatan. Boleh? Sebab kita lagi 7 minit 7 minit lagi. Boleh ya? Okey. Syukur alhamdulillah, kita sekalian telah mengaku redha bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ya. Redha Islam itu sebagai agama, redha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi kita dan rasul kita. Ini selalu kita bacakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah itu sebagai Tuhan. Ya. Aku redha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kekasih Allah, sebagai nabi kita. Ya. Maka aku redha juga Islam itu adalah sebagai agama kita. Maka bila istilah redha ni, kata guru saya, redha ini dia ikhlas. Dia benar-benar ikhlas. Bak taraf ikhlas ni bukan 80%, bukan 70%, tapi dia 100%. Yakni dia yakin betul-betul atas pegangan dia.
Dia yakin sungguh-sungguh atas pegangan dia. Okey, baik. Kita juga mempercayai bahawa Al-Quran itu sebagai pegangan, mempercayai Kaabah sebagai kiblat, dan orang-orang mukminin sebagai saudara seagama. Kita juga telah membersihkan diri kita daripada segala rupa agama yang menyalahi ajaran agama Islam. Kita juga mempercayai terhadap semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Mempercayai dengan sekalian rasul yang diutuskan, mempercayai dengan qada dan qadar, baik dan buruknya, mempercayai bahawa hari penghabisan atau hari kiamat itu akan tiba, dan mempercayai bahawa agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah atas semua ini kita hidup dan mati, dan atas semua ini juga kita akan dibangkitkan, dan insya-Allah bersama dengan golongan orang yang terselamat, yang mana mereka itu tiada takut dan tiada berduka cita. Dengan kurniamu wahai Tuhan, aku memohon ya Rabbal Alamin. Ya, perkataan aku ini telah dituliskan oleh pengarang kitab kita ni tuan-tuan, itu Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, dalam hal ini baginda Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang merasai kelazatan iman ialah orang yang meredai Allah sebagai Tuhan. Ini dia. Dia rasa lazat iman. Iman ni apa tuan-tuan? Itu percaya. Percaya ni apa? Dia yakin benar-benar adanya kehidupan setelah kita mati. Ada yakin benar-benar. Ya. Adanya pembalasan kepada orang yang melakukan benda yang tak elok. Ada pembalasan. Adanya kurniaan kepada orang yang melakukan kebaikan. Semua dia percaya berlaku. Jadi masalah dalam kehidupan kita ini sebab benda itu adalah benda yang gaib, benda yang tak nampak. Apa contoh benda tak nampak, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Iaitu dosa kita. Benda kita tak nampak. Pahala, benda tak nampak ni saya yakin ni, kalau kita nampak pahala ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, saya rasa dah tuan-tuan dekat surau kita ni melimpah-limpah lagi orang ni. Contoh, sebab orang nampak pahala. Kalau nampak pahala yang Allah Ta'ala nak bagi ni tuan-tuan, orang susah kat tepi rumah kita ke, orang susah kat curug kampung ke, curug taman ke, ya Allah, tak payahlah orang besar-besar nak bagi tolong, kita sendiri akan tolong, sebab kita nampak pahala. Tidak. Sama lah juga orang yang melakukan kemungkaran, dia tak nampak dosa. Ya, dia tak nampak dosa. Kan? Sebab benda inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang merasai kelazatan iman ialah orang yang meredai Allah sebagai Tuhan, menerima Islam itu sebagai agama, dan mengaku baginda Nabi SAW itu sebagai Nabi kita. Itu dia. Dan sabdanya lagi, siapa yang membaca doa berikut pada waktu pagi dan petang, maka berhaklah ia menerima keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah saya bacakan tadi tuan-tuan ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, maka tuan-tuan ini doa juga selalu ada dalam bacaan kitab Al-Mathurat. Ya, siapa yang ada amalan doa Al-Masurat, dia selalu baca benda ni. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kalau kita nak sambung lagi tuan-tuan, kesian muslimat pula. Tidak. Cukuplah dua topik yang kecil itu. Siapakah puak yang terselamat? Tak lain tak bukan adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang kita nak faham ahli sunnah wal jamaah ini? Iaitu yang ada pada kita sekarang ini adalah mazhab Asy-Syafi'i kita. Ya, mazhab Asy-Syafi'i kita. Ya, tidak ada timbul isu kalau dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ini, Asy-Syafi'i pun ahli sunnah wal jamaah, Hanafi pun ahli sunnah wal jamaah, Maliki pun ahli sunnah wal jamaah, Hambali pun ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada timbul satu tempat tuan-tuan ya, dia tengok imam Hanafi jadi imam, yang mana Syafi'i ni dia tak nak pergi kat tempat semayang tu, kat masjid tu, tak nak pergi. Ya, jenuh pejabat agama panggil tuan-tuan. Panggil nazir masjid, panggil. Maka kita jangan sampai tahap itu. Kita tak tahu mana satu ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala tanam kepercayaan yang benar ini, ya, hakikat yang benar ini. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan zikir seperti biasa, dan saya mohon ampun dan maaf kepada ayah-ayah yang dirahmati Allah Taala. Jika kuliah saya ni tak sampai standard tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Ya, saya tak pandai mana, belajar pun tak tinggi, bangunannya tinggi. Tapi kita sama-sama belajar. Moga-moga kita menjadi orang yang mendapat kasih sayang Allah, orang yang mampu memberikan asbab hidayah kepada orang lain, insya-Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, ridhamu matlamatku, kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu. Tuan-tuan, sebelum terlewat tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan sedekahkan Fatihah kepada guru saya yang telah kembali ke rahmatullah pada petang semalam, iaitu semua bila saya sebut ni semua orang akan kenal, itu Profesor Dr. Malik Badri, ya, seorang psikologis Islam yang telah kembali ke rahmatullah semalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.